Salam sejahtera, saya Theodore Jordan Anak Bakit, memegang kad metrik di 2019108938 dari kumpulan D. Saya akan berucap mengenai kesan COVID-19 terhadap alam sekeliling di Malaysia. Baik, sebelum kita pergi ke isi, kita perlu tahu apa itu COVID-19. COVID-19 merupakan virus baru yang melanda di dunia pada hari ini. COVID-19 akan menyerang saluran pernafasan manusia melalui kontak rapat, melalui sentuhan dan melalui udara. Di Malaysia, kerajaan telah mengemukakan langkah Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) untuk membendung masalah penularan COVID-19. Selain itu, kerajaan Malaysia juga menyediakan prosedur operasi standard (SOP) dalam pelbagai bidang untuk memastikan keselamatan rakyat Malaysia sentiasa terjamin. Impak COVID-19 ini membawa kesan besar kepada kehidupan sekeliling, termasuk manusia, alam sekitar, ekonomi dan pendidikan. Antara kesan COVID-19 kepada manusia ialah kesihatan mental terjejas. Perkara ini disebabkan oleh tekanan kewangan yang melanda masyarakat berpendapatan rendah. Keadaan ini menjurus kepada keganasan rumah tangga meningkat. Berdasarkan laporan KKM, mereka telah menerima lebih kurang 8,000 panggilan aduan kesihatan mental sepanjang PKP serta kes keganasan rumah tangga juga meningkat ketika PKP, iaitu merekodkan 90 kes keganasan sejak Perintah Kawalan Pergerakan bermula pada 18 Mac lalu. Apabila kesihatan mental individu terjejas, perkara ini membuatkan mereka stres, marah, bimbang dan menyebabkan pergaduhan akibat tekanan kewangan dan seterusnya membawa kesan kepada keganasan rumah tangga. Kesihatan mental ketika PKP ini haruslah diberi perhatian lebihlah oleh pihak berkuasa agar kesihatan mental rakyat Malaysia sentiasa dalam keadaan yang terbaik. Kesan COVID-19 kepada manusia ialah keperluan harian terjejas. Barang keperluan harian seperti makanan terjejas akibat banyak dibeli oleh rakyat Malaysia. Di samping itu, tabungan kewangan mereka juga semakin mengecil. Perkara ini disebabkan banyak rakyat Malaysia diberhentikan kerja. Perkara ini menyebabkan tabungan duit mereka untuk tempoh Perintah Kawalan Pergerakan semakin mengecil. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Pusat Kajian Pentadbiran dan Politik, mendapati 30% responden telah kehilangan pendapatan ketika Perintah Kawalan Pergerakan. Daripada 733 responden, hanya 74% responden menyatakan bahawa tabungan kewangan mereka hanya mampu bertahan tidak sampai 4 bulan. Dalam jumlah tersebut, hanya 30% mengakui simpanan mereka tidak cukup untuk tempoh sebulan, manakala 44% responden lagi memiliki simpanan yang mempunyai tempoh hingga 1 hingga ke 4 bulan. Oleh itu, kerajaan haruslah mempunyai pelan kewangan untuk menstabilkan harga barang serta memberi bantuan kepada rakyat ketika tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini dilangsungkan. Hal ini kerana masyarakat memerlukan barang keperluan harian untuk kelangsungan hidup mereka. Kesan terhadap alam sekitar apabila Perintah Kawalan Pergerakan ini dilaksanakan menyebabkan kualiti alam sekitar semakin meningkat, terutamanya kualiti udara. Perkara ini disebabkan oleh kurangnya aktiviti ekonomi seperti perkilangan, penggunaan kereta dan pembakaran terbuka oleh masyarakat. Kita dapat lihat perbezaan kualiti udara sebelum dan semasa
PKP. Sebelum Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan pada tahun 2019, menunjukkan lokasi negeri-negeri di Malaysia menunjukkan bacaan yang tidak sehat dan sangat tidak sehat, manakala pada tahun 2021 menunjukkan lokasi kebanyakan bandar di Malaysia menunjukkan bacaan sehat dan sederhana. COVID-19 ini telah memberikan impak yang baik kepada alam sekitar, terutama kualiti udara, di mana kualiti udara ini amat penting bagi manusia kerana kita menggunakan oksigen dan memerlukan udara yang segar untuk hidup. Selain itu, kesan terhadap ekonomi menyebabkan ekonomi kita tidak stabil. Perkara ini disebabkan kurangnya waktu operasi akibat kepatuhan kepada SOP yang dikenakan oleh Majlis Keselamatan Negara. Premis perniagaan hanya dibuka pada jam 8 pagi hingga 8 malam. Perkara ini menyebabkan banyak sektor ekonomi ditutup akibat kurang pelanggan dan tiada modal pusingan untuk meneruskan perniagaan. Keadaan ini juga menjurus kepada pemberhentian pekerja akibat tidak mampu membayar gaji pekerja. Contoh sektor ekonomi yang ditutup adalah seperti sektor penerbangan dan pelancongan. Kadar pengangguran juga semakin meningkat pada tempoh PKP ini dilaksanakan, di mana ia berada pada tahap tertinggi iaitu sekitar 5.3%. Berdasarkan tajuk berita yang kita dapat lihat iaitu Air Asia dan Malindo Airways juga memberhentikan pekerja mereka kerana tidak mempunyai kewangan yang lebih untuk dijanahkan untuk membayar gaji pekerja. Perkara ini menyebabkan banyak sektor ekonomi menjadi tidak lancar dan ditutup akibat Perintah Kawalan Pergerakan ini dilaksanakan. Akhir sekali, kesan terhadap pendidikan iaitu menyebabkan perubahan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. Pihak sekolah telah melaksanakan pendekatan pembelajaran atas talian untuk meneruskan persekolahan. Penggunaan laptop, telefon dan kuota internet amat diperlukan untuk mengadakan kelas. Antara aplikasi yang digunakan ketika pembelajaran atas talian seperti Google Meet dan Webex Cisco. Pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran atas talian ini juga memberi tekanan kepada guru kerana mereka perlu mengadakan kelas di samping menjaga anak di rumah, tidak juga dengan karenah pelajar yang pelbagai. Pelajar juga menghadapi tekanan, terutama kelas peperiksaan seperti PT3, SPM dan STPM yang kerap ditangguh. Pelajar juga menghadapi masalah kewangan untuk membeli kuota internet. Perkara ini menyebabkan ramai pelajar stres ketika kelas atas talian. Tidak lupa juga dengan masalah internet yang berlaku di rumah mereka, menyebabkan setengah pelajar tidak dapat menghadiri kelas. Oleh itu, kesan COVID-19 terhadap pendidikan menyebabkan perubahan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. Ini juga membawa kesan yang buruk juga kepada pelajar di luar bandar, khususnya untuk melaksanakan pembelajaran atas talian. Oleh itu, pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran perlu diperhalusi dengan lebih lanjut oleh pihak berkepentingan. Kesimpulannya, COVID-19 banyak mempengaruhi kehidupan manusia dalam segala bidang. Berdasarkan ucapan yang telah saya lakukan, terdapat banyak kesan negatif daripada kesan positif. Oleh itu, kita berharap agar pandemik COVID-19 segera berakhir dan kita dapat menjalani kehidupan seperti biasa. Sekian, terima kasih.